Kuasa kini panduan PENCERAHAN rohani dengan mukadimah baru oleh pengarang. Lebih 5 juta salinan terjual. Eckhart Tolle. Salah satu buku terbaik untuk diterbitkan dalam beberapa tahun. Setiap ayat berbunyi dengan kebenaran dan kuasa. Deepak Chopra, pengarang The Seven Spiritual Laws of Success. Wawasan utama ini dalam sekelip mata telah ditulis oleh sekumpulan pakar di Blinkist. Kami menayangkan dunia bukan fiksyen untuk memilih buku yang terbaik. Kemudian, kami membacanya dengan mendalam dan mengubahnya menjadi format ringkas ini yang membawakan anda idea yang paling memberi inspirasi daripada teks. Mungkin sekelip mata ini akan memberi inspirasi kepada anda untuk menggali lebih dalam, atau mungkin ia sudah cukup untuk memulakan anda berfikir dan kemudian kepada sesuatu yang baharu. Walau bagaimanapun anda membaca sekelip mata, kami berharap ia membantu anda menjadi lebih cerah. Apa yang ada pada saya? Ramai di antara kita menghabiskan masa sama ada terperangkap dalam masa lalu yang penuh penyesalan atau bimbang tentang masa depan yang tidak dapat kita kendalikan. Namun pada masa yang sama kami juga berpaut harapan bahawa kita boleh memperbaiki kehidupan kita, menjadi lebih bahagia dan mencari pencerahan, walaupun kita tidak mempunyai idea yang jelas tentang cara melakukannya. Masukkan The Power of Now, di mana pengarang laris dan panduan rohani terkenal Eckhart Tolle menyediakan pembaca dengan beberapa kaedah untuk menavigasi rupa bumi yang kompleks dalam kehidupan dalaman mereka dan hubungan mereka dengan masa lalu, masa kini dan masa depan. Di tengah-tengah falsafah Tolle sangat praktikal ialah penekanan kepada kehidupan pada masa kini sebagai cara untuk mengelakkan kebanyakan kesakitan yang biasa kita alami. Untuk tujuan ini, buku ini memberi tumpuan kepada hubungan antara minda dan penderitaan, menawarkan pelbagai perspektif tentang pelbagai cara yang merosakkan diri kita menggunakan minda kita, sebagai contoh untuk menjebak diri kita dalam kitaran penderitaan dan menghentikan diri kita daripada bahagia. The Power of Now telah membantu berjuta-juta orang untuk memperbaiki kehidupan mereka, termasuk hubungan mereka dengan orang lain, dan, yang penting, untuk meningkatkan rasa harga diri mereka dan melibatkan diri sepenuhnya dengan kehidupan mereka. Dengan memberi tumpuan hanya pada masa kini, dan mengabaikan masa lalu atau masa depan, anda boleh meningkatkan kehidupan anda dengan lebih baik. Ramai di antara kita ingin mencari ketenangan dan memperbaiki kehidupan kita. Kami sedang mencari, dalam perkataan, pencerahan, namun kita tidak tahu langkah mana yang perlu diambil untuk mencarinya. Nah, langkah pertama mungkin lebih mudah daripada yang anda bayangkan. Kita cenderung untuk hidup pada masa lalu dan pada masa hadapan. Satu ketika kita mengenang atau menyesal, yang seterusnya kita merancang atau bimbang. Sementara itu, kita mengabaikan yang satu. Sepenuhnya kepada kita, masa kini. Sekarang. Hanya masa kini yang penting kerana tidak pernah berlaku pada masa lalu atau masa depan. Perkara-perkara berlaku hanya dalam aliran berterusan masa kini. Setiap kali anda merasakan sesuatu, perasaan itu dialami pada masa kini. Kerana deria anda hanya boleh memberi anda maklumat tentang khusus ini seketika. Jadi apabila kita mengatakan bahawa sesuatu berlaku pada masa lalu, itu tidak agak benar. Ia sebenarnya berlaku dalam satu-satu masa sekarang. Sesungguhnya, apa yang kita panggil masa lalu adalah benar-benar koleksi detik-detik masa kini yang telah berlalu. Begitu juga, masa depan terdiri daripada detik-detik masa kini yang belum sampai. Seperti yang dicadangkan ini, tidak ada kelebihan untuk bimbang tentang masa depan atau tinggal di masa lalu, tetapi terdapat banyak untuk hidup pada masa kini. Jika anda berjaya mencapai itu, anda tidak akan mengalami masalah besar, hanya masalah kecil yang boleh ditangani apabila ia timbul. Sebagai contoh, tugas yang mencabar, seperti menulis kertas saintifik, sering kelihatan juga besar dan rumit untuk dicapai. Jika anda bimbang tentang kerja yang tinggal atau menyesal terlepas peluang untuk mengusahakannya pada masa lalu, anda akan tak ke mana.
Tetapi jika anda hanya menyelesaikan satu masalah kecil demi satu perhimpunan data, membangunkan struktur, menulis bab pertama, anda akan mencapainya lebih mudah. Jadi cuba hidup pada masa kini. Berhenti berpaut pada masa lalu dan berhenti takut masa depan, dan anda akan melihat betapa dramatiknya kehidupan anda akan bertambah baik. Sebahagian daripada anda memerlukan kesakitan untuk terus hidup, dan ia mewujudkan kebanyakan kesakitan yang anda alami. Katakan anda berjaya hidup pada masa kini dan tidak bimbang tentang masa lalu atau masa depan. Apa yang berlaku apabila anda kemudian mengalami kesakitan? Jika kesakitan dirasai pada masa sekarang, bagaimana anda boleh menangani kedua-dua penderitaan fizikal dan emosi? Kesakitan tidak lebih daripada rintangan dalaman yang dicipta sendiri terhadap perkara luaran yang tidak boleh anda ubah. Anda mengalami kesakitan apabila anda tidak berpuas hati dengan keadaan, namun tidak berasa cukup kuat untuk mengubahnya. Ini menunjukkan dirinya pada tahap emosi sebagai perasaan negatif. Kerana anda banyak berfikir tentang masa lalu dan masa depan, tetapi boleh hidup hanya pada masa kini, anda tidak mempunyai cara untuk mengubah banyak perkara yang anda tidak gembira. Oleh itu, anda membangunkan rintangan dalaman terhadap cara perkara yang anda alami sebagai kesakitan. Satu lagi aspek kesakitan yang dicipta sendiri ialah badan sakit, sebahagian daripada diri yang memerlukan. Anda berasa sakit supaya ia boleh bertahan. Memandangkan badan sakit terdiri daripada pengalaman menyakitkan anda, ia tumbuh dan menguatkan setiap kali anda mengalami kesakitan. Oleh itu, ia akan cuba membuat anda sengsara dan sedih. Kitaran ini boleh berterusan untuk masa yang sangat lama sehingga akhirnya kesakitan menjadi bahagian penting dalam diri anda. Anda akan mengenal pasti sepenuhnya dengan badan kesakitan anda. Kerana kesakitan pada masa itu akan menjadi bahagian penting dalam hidup anda, anda akan takut untuk melepaskannya kerana berbuat demikian akan membahayakan identiti anda. Sebagai contoh, apabila sesuatu yang menjengkelkan atau mengecewakan anda, dan anda rasa sendiri marah, sakit badan anda telah mengawal. Kemarahan mengaburkan keupayaan anda untuk berfikir dan bertindak secara rasional, dan hanya membawa kepada lebih banyak kesakitan. Walaupun nampaknya semua kesakitan datang dari dunia luaran, sebenarnya, sebahagian besarnya, dicipta sendiri, ia datang dari dalam. Berita baiknya ialah kerana ia dicipta sendiri, anda boleh melakukan sesuatu mengenainya kerana anda akan mengetahuinya dalam sekelip mata. Ego adalah sebahagian daripada fikiran anda yang menghalang anda daripada gembira. Pernahkah anda terfikir mengapa sesetengah orang seolah-olah mensabotaj diri mereka sendiri? Mengapa walaupun tiada siapa yang mahu menjadi sengsara, begitu ramai orang tidak berpuas hati? Penyebabnya adalah ego bahagian minda anda yang mengawal pemikiran dan tingkah laku anda. Tanpa awak perasan, oleh kerana ia tidak mudah diperhatikan, kebanyakan orang tidak tahu sejauh mana yang mana ego mengawal kehidupan mereka. Contohnya, jika anda kemudiannya memikirkan tentang pertikaian. Anda pernah bersama seseorang, anda mungkin perasan dan mungkin menyesal bahawa anda bertindak keterlaluan. Namun, di tengah-tengah pertikaian itu, anda langsung tidak menyedari apa-apa yang mempengaruhi atau mengawal pemikiran dan tingkah laku anda. Mengapa ego melakukan ini? Ia bergantung pada kesengsaraan anda untuk kewujudannya yang berterusan, jadi ia menghalang kebahagiaan pada setiap masa, bertindak bertentangan dengan kepentingan terbaik anda sendiri. Kewujudan bahagian yang merosakkan fikiran anda yang menghasilkan kesengsaraan akan terangkan mengapa ramai orang menderita walaupun tiada siapa yang secara aktif mahu hidup. Hidup tidak bahagia. Sebagai contoh, sesetengah orang sengaja mensabotaj kebahagiaan mereka sendiri dengan memutuskan untuk kekal dalam perhubungan yang sangat merosakkan dan menyakitkan. Ego membawa anda ke dalam situasi konflik dengan orang lain dan membuat anda tidak berpuas hati dengan situasi semasa anda supaya ia dapat mengawal tingkah laku anda dan berfikir. Sebagai contoh, apabila dua atau lebih ego bersatu, drama akan berlaku, seperti yang boleh dilihat di pejabat atau rumah kecil.
Walaupun orang mungkin ingin hidup bersama secara aman, ego mereka membuat mereka jengkel pada perkara remeh dan menyebabkan mereka berbuat demikian. Bereaksi berlebihan. Jika anda mendapati diri anda tiba-tiba dalam perdebatan sengit mengenai isu kecil, seperti giliran siapa yang membersihkan dapur atau sama ada televisyen, program baik atau tidak, ini mungkin kerja ego. Ego adalah bahagian yang merosakkan minda manusia. Ia mahu menjadi bahagian paling penting dalam diri anda dan tidak mengenal had, jadi jika anda membiarkannya mengawal, ia akan membawa anda banyak penderitaan. Jika anda mahukan kehidupan yang lebih kaya dan hampir tidak menyakitkan, pisahkan diri anda dari fikiran anda dan fokus pada badan anda. Kuasa ego hanyalah salah satu daripada banyak sebab yang penting untuk memisahkan diri anda dari fikiran anda dan memberi perhatian yang lebih dekat kepada badan anda. Sesungguhnya, ramai guru yang hebat telah bercakap tentang kepentingan memberi tumpuan kepada badan dan bukannya minda. Kenapa? Fikiran bertanggungjawab untuk kesakitan. Ia menghasilkan kesakitan dengan terus membangkitkan kenangan masa lalu atau dengan merancang untuk masa depan menduduki seluruh hidup dengan kenangan yang menyedihkan dan senario masa depan yang penuh kebimbangan. Dengan berbuat demikian, ia menghalang anda daripada hidup pada masa kini. Hasilnya ialah kerana anda tidak boleh mengubah masa lalu atau masa depan, anda sentiasa bimbang tentang perkara yang anda tidak boleh mungkin berubah, dan itu membawa kepada kesakitan. Jelas sekali, kita perlu mencari cara untuk mengurangkan kuasa minda dan mengurangkan beberapa kawalannya. Bagaimana? Dengan mengalihkan tumpuan kita dari minda kepada badan. Badan anda tahu apa yang terbaik untuk anda. Dengan mendengar badan anda boleh mendapatkan deria yang sangat jelas tentang apa itu penting dalam hidup anda. Yeshe sering bercakap tentang kepentingan tubuh dan menggunakannya dalam banyak peribahasa dan kiasan. Sebagai contoh, badan anda adalah kuil. Kisah tentang kebangkitan dan kenaikannya ke syurga sentiasa menekankan bahawa jasadnya hilang dari kubur dan dia naik ke syurga dengan tubuhnya, bukan hanya tubuhnya. Fikiran atau jiwa. Tiada siapa yang pernah menemui pencerahan sambil menumpukan perhatian pada minda dan mengabaikan badan. Sebuah ilustrasi yang jelas dapat dilihat dalam pantang 6 tahun Buddha, termasuk puasa yang dia lakukan untuk memisahkan dirinya dari tubuhnya. Keputusan, dia memang merasa terpisah dari tubuhnya tetapi tidak lebih. Dalam keadaan aman atau tercerahkan, dia mendapat pencerahan hanya selepas meninggalkan amalan ini dan berasa serasi dengannya. Badan sekali lagi. Memerhati minda tanpa pertimbangan adalah cara terbaik untuk memisahkan diri daripadanya dan dengan itu membebaskan diri daripada kesakitan. Selepas anda menyedari bahawa fikiran anda menyebabkan anda kesakitan, menghalang anda daripada benar-benar hidup pada masa kini, anda perlu melepaskan diri anda daripadanya. Bagaimana? Untuk memisahkan diri anda dari fikiran anda mesti sedar sepenuhnya tentangnya dan kuasa yang ada pada anda. Jika tidak, anda tidak akan pernah memahami cara kecil dan halus yang tidak terkira banyaknya ia mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku anda, dan oleh itu kebahagiaan anda. Sebagai contoh, jika anda ingin memerhatikan fikiran anda, tanya diri anda, apakah pemikiran saya seterusnya? Jika anda memberi tumpuan sepenuhnya kepada soalan itu, anda akan melihat bahawa ia mengambil sedikit masa sebelum pemikiran jelas seterusnya tiba. Melalui pemerhatian, anda telah berjaya mencipta jurang dalam aliran pemikiran. Jika anda melakukannya dengan kerap, anda akan mula menyedari betapa anda biasanya sibuk dengan aliran fikiran yang berterusan. Dan anda akan menemui alat utama untuk mengganggu fikiran anda dan dengan itu memisahkannya. Kaedah kedua yang tersedia untuk anda ialah memerhati fikiran anda tanpa menghakimi. Menilai itu sendiri adalah tindakan minda, jadi jika anda menilai sesuatu, anda kembali menggunakan fikiran anda semula. Sebagai contoh, jika di tengah-tengah kerja anda rasa ingin berlari, ikut sahaja dorongan badan anda itu. Badan anda tahu apa yang baik untuknya, jadi pergi keluar dan lari.
Kemudian, dengar suara kecil yang mengomel di dalam kepala anda yang berkata, sekarang ini anda sepatutnya bekerja dan tidak berlari atau membuang masa. Tetapi jangan menilai suara itu sebagai baik atau buruk dan jangan cuba mengikuti. Nasihat, cuma senyum padanya dan terima bahawa ia wujud. Dengan berbuat demikian, anda akan belajar untuk melihat fikiran anda tanpa perlu mengikutinya ke mana sahaja ia cuba membawa anda. Cuba wujud dalam keadaan berjaga-jaga yang kekal. Walaupun anda semakin mahir dalam memisahkan diri anda dari fikiran anda boleh cuba menerima pakai teknik lain, menunggu aktif. Ini adalah jenis keadaan menunggu yang istimewa, seperti apabila anda sedar bahawa sesuatu yang penting atau serius boleh berlaku pada bila-bila masa. Dalam keadaan sedemikian, semua perhatian anda tertumpu pada sekarang. Apabila anda berada dalam keadaan menunggu yang aktif, tiada masa untuk berkhayal, merancang atau mengingat yang biasanya mengalihkan perhatian kita daripada masa kini. Sebagai contoh, semasa mengambil peperiksaan anda tidak perlu membuang masa bimbang tentang keputusan, sebaliknya kekal hadir sepenuhnya dan memberi perhatian yang sangat teliti kepada kerja sebelum anda memasuki keadaan aktif. Menunggu sejurus sebelum dan semasa peperiksaan boleh membantu anda mencapainya. Semasa dalam keadaan ini, anda juga memberi perhatian kepada badan anda kerana ia perlu bersedia untuk sebarang kejadian. Seperti yang telah kita lihat, tumpuan pada badan ini juga penting untuk kehidupan pada masa kini. Sebagai contoh, guru Zen pernah menyelinap ke arah murid mereka yang memejamkan mata dan kemudian cuba memukul pelajar yang menunggu. Penantian memaksa pelajar untuk menumpukan perhatian sepenuhnya pada badan mereka dan dengan itu mereka dapat merasakan guru yang sedang menghampiri mereka dan mengelak serangan mereka. Ramai guru kerohanian mengesyorkan keadaan menunggu ini kepada murid mereka kerana mereka percaya ia akan membawa kepada kehidupan yang baik. Sebagai contoh, apabila Yesus ditanya oleh murid-muridnya apa yang harus mereka lakukan untuk menjalani kehidupan yang baik dan damai, dia menasihati mereka, jadilah seperti seorang hamba yang menunggu kepulangan Tuan. Oleh kerana hamba itu tidak tahu pada jam berapa Tuan itu akan datang, dia berada dalam keadaan berjaga-jaga secara kekal. Dia tidak membuat rancangan yang hebat untuk masa depan dan sentiasa menyedari persekitarannya untuk memastikan dia tidak merindui tuannya. Hidup pada masa kini boleh menjadi sukar untuk pasangan anda, tetapi ia juga boleh meningkatkan anda perhubungan. Selepas mengikuti langkah sebelumnya, anda kini boleh hidup pada masa kini dan sekarang. Tidak lagi bergantung sepenuhnya pada fikiran anda, tetapi bagaimana ia akan mengubah rutin harian anda. Sebagai contoh, hubungan anda. Amat sukar bagi orang normal untuk berkongsi kehidupan mereka dengan seseorang yang hidup sepenuhnya pada masa kini. Ego orang yang tidak hadir memberi makan kepada masalah, manakala orang yang hadir, tenang dan aman dialami sebagai ancaman. Ego orang yang tidak hadir bertindak balas dengan mencipta masalah lanjut, contohnya dengan menghina orang lain, membahaskan isu remeh untuk mengganggu keamanan atau secara berterusan merujuk kepada kejadian lalu untuk menariknya keluar dari masa kini. Mengapa mereka melakukan itu? Ini paling baik dijawab dengan analogi, sama seperti kegelapan tidak dapat bertahan dekat. Ringannya, sukar bagi seseorang yang masih dikawal oleh ego untuk berada dekat seseorang. Hidup di masa kini sangat lama. Lawan yang kuat tidak boleh wujud berdekatan. Jika anda meletakkan lilin dalam kegelapan, kegelapan akan hilang. Jika awak letakkan air di atas api, api itu padam. Tetapi jika anda melakukannya dengan betul, hidup pada masa kini juga boleh meningkatkan hubungan anda dengan ketara. Anda akan dapat berhenti menilai, mengkritik atau cuba mengubah pasangan anda, dan sebaliknya melihat dia sebagai seorang yang bebas. Tambahan pula, wawasan yang anda perolehi dengan hidup pada masa kini boleh digunakan untuk mengganggu. Sebaliknya, kitaran yang tidak berkesudahan, seperti perdebatan yang tidak pernah mencapai kesimpulan. Dalaman. Ketenangan yang dibawa oleh kehadiran membolehkan anda mendengar pasangan anda tanpa menilai,
Jika anda hidup pada masa kini, maka hidup dengan anda boleh menjadi sangat sukar untuk pasangan anda. Malah ia boleh menjadi ujian baharu dalam hubungan anda, dalam jangka masa yang panjang. Walau bagaimanapun, ia boleh menawarkan peluang hebat untuk perubahan positif untuk pasangan anda dan untuk hubungan anda. Tidak semua kesakitan boleh dielakkan. Berserah pada masa kini tidak bermakna mengabaikan sedih atau perasaan yang menyakitkan hati. Walaupun anda hidup sepenuhnya pada masa kini, beberapa perasaan sedih dan sakit tidak dapat dielakkan. Tetapi apa yang perlu anda lakukan dengan mereka? Hanya menekan mereka dan berpura-pura bahawa semuanya okey. Itu bukan idea yang bagus. Walaupun benar bahawa kebanyakan kesakitan dicipta sendiri, itu tidak bermakna kita mencipta semua itu. Contoh kesakitan yang tidak dapat dielakkan yang baik adalah yang ditimpakan kepada anda oleh mereka yang masih dikawal oleh fikiran mereka yang merosakkan. Contoh lain ialah kematian orang yang disayangi. Oleh kerana anda tidak boleh membawa semua orang di sekeliling anda kepada pencerahan, dan anda pastinya tidak dapat menghentikan kematian, kesakitan ini jelas tidak dapat dielakkan. Jadi apa yang boleh dilakukan? Apabila anda mengalami sesuatu yang traumatik yang menyebabkan anda kesakitan yang sebenar, anda hanya boleh menerimanya apa adanya. Sebagai contoh, jika anda kehilangan orang yang dikasihi sehingga mati, anda akan tentu berduka dan merasa sedih. Tetapi jika anda dapat menerima ini sebagai sesuatu yang mudah dan tidak boleh diubah, maka anda akan mengelakkan penderitaan yang tidak perlu. Sedih adalah perasaan semula jadi, sesuatu yang anda tidak perlu rasa bersalah atau malu. Perkara adalah sebagaimana adanya. Menerima ini bermakna anda tidak membuang masa anda sentiasa berharap bahawa keadaan berbeza. Dengan hadir, anda akan dapat mengelakkan kebanyakan kesakitan dalam hidup anda, tetapi tidak semuanya. Tambahan pula, hidup pada masa kini tidak bermakna mengabaikan atau menahan kesakitan. Sebaliknya, ia memberi anda kekuatan dalaman untuk menerima yang sukar dan menyakitkan. Fakta kehidupan. Menyerah pada masa kini tidak bermakna menjalani kehidupan yang pasif. Kedamaian dalaman adalah perkara yang baik untuk dimiliki, tetapi apabila keadaan kehidupan luaran anda buruk, ketenangan dalaman tidak bernilai sangat. Adakah menerima masa kini secara automatik membawa kepada cara hidup pasif di mana anda tidak mengambil berat tentang atau bersedia mengubah apa-apa yang menyusahkan anda? Tidak semestinya. Hidup pada masa kini ialah proses dalaman perasaan dan pandangan, dan tidak memerlukan anda untuk membangunkan tingkah laku luaran yang pasif. Sebagai contoh, jika anda terperangkap dalam lumpur, anda tidak hanya memberitahu diri anda bahawa anda sentiasa mahu terperangkap dalam lumpur. Sebaliknya, anda boleh mencuba tanpa panik untuk membebaskan diri anda daripadanya. Hidup pada masa kini malah boleh memberi anda sumber baharu dan cara baharu untuk menyelesaikan masalah. Memang benar bahawa hidup pada masa kini boleh membawa anda bentuk kekuatan dan keazaman baharu, kerana anda tidak mensia-siakan sumber dalaman anda untuk menimbulkan masalah. Dalam hakikatnya, dengan hidup pada masa kini anda sebenarnya tidak melihat masalah hanya individu terurus. Situasi yang boleh anda selesaikan satu persatu. Ini menjadikan anda lebih berkesan. Hidup dalam dan menerima masa kini tidak bermakna anda komited kepada kehidupan pasif atau itu. Anda memilih untuk tidak cuba mengubahnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan memberi tumpuan kepada masa kini dan mengekalkan masa lalu dan masa depan di tempatnya, anda lebih dapat melihat dengan jelas apa sahaja. Itu sebenarnya salah pada bila-bila masa, dan anda juga mempunyai kekuatan untuk berubah perkara itu menjadi lebih baik. Ringkasan akhir. Mesej utama dalam buku ini. Jangan fokus pada masa lalu atau masa depan. Hidup pada masa kini dan cuba memisahkan diri anda dari fikiran yang terlalu berfikir. Mengikuti kaedah ini akan mengurangkan penderitaan anda dan memperbaiki kehidupan anda. Soalan buku ini dalam sekelip mata menjawab.
Bagaimanakah saya boleh menjadikan hidup saya lebih baik dengan memberi tumpuan hanya pada masa kini dan mengabaikan masa lalu atau masa depan? Anda boleh melakukannya. Memperbaiki kehidupan anda. Sebahagian daripada anda memerlukan kesakitan untuk terus hidup dan ia mewujudkan kebanyakan kesakitan yang anda alami. Apakah hubungan antara fikiran dan penderitaan? Ego adalah sebahagian daripada fikiran anda yang menghalang anda daripada gembira. Jika anda mahukan kehidupan yang lebih kaya dan hampir tidak menyakitkan, pisahkan diri anda dari fikiran dan fokus anda pada badan anda. Memerhati fikiran tanpa pertimbangan adalah cara terbaik untuk memisahkannya dan dengan itu membebaskan diri daripada kesakitan. Cuba wujud dalam keadaan berjaga-jaga yang kekal. Apakah kesan ini kepada hidup saya? Hidup pada masa kini boleh menjadi sukar untuk pasangan anda, tetapi ia juga boleh meningkatkan anda. Perhubungan. Tidak semua kesakitan boleh dielakkan. Menyerah pada masa kini tidak bermakna mengabaikan perasaan sedih atau menyakitkan. Menyerah pada masa kini tidak bermakna menjalani kehidupan yang pasif. Bacaan lanjut yang dicadangkan, Seni Berkomunikasi oleh Thich Nhat Hanh. Seni berkomunikasi menawarkan pandangan berharga tentang cara anda boleh menjadi lebih komunikator yang berkesan dengan mengamalkan kesedaran. Dengan menggunakan kebijaksanaan Buddha, ia menggariskan cara anda menjadi pendengar yang hormat, menyatakan diri anda dengan baik dan akhirnya memperbaiki hubungan anda dengan orang tersayang.